semangat, mencari motivasi. Inilah malamnya yang kita boleh gunakan dan kita boleh rangkumkan untuk kita bersama-sama apa nama tu kita panggil bersama-sama mencari inspirasi lah. Itu kita punya panelis dah muncul. Okay, so untuk pengetahuan kat Aunty Tila, saya dah livekan kita punya apa nama tu, kita punya sesi malam ni, so supaya lebih ramai cepat dapat engagement. Sementara tadi Aunty nak siap, so sekarang Aunty dah settle, kita tak apa, kita bagi masa dulu Aunty bertenang sebentar, kita tengok jap live tu dah berapa orang lah. Sekejap saya tengok. Okey. Dah live dah nanti. Memang dah live. Dah live dah, saya dah settle dah live kan. Okey, tak apa. So tanpa melengahkan masa, kita mula slow-slow nanti. Okey. Biar nanti yang lain datang sedikit demi sedikit lah bersama dengan kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So hari ini kita akan bersama dengan seorang wanita yang hebat. Kalau kita bertanya sebentar lagi berkenaan dengan umur beliau, kita tak pasti kenapa dengan umur beliau sekarang ini, beliau masih lagi untuk bersama-sama berjuang ataupun berjihad ekonomi untuk membantu kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita kat luar sana. Okey. So orang yang saya nak maksudkan pada malam ini adalah Hajah Fatilah Abbas. Okey, seorang yang sudah lama sebenarnya, dia lama dah berkenalan dengan MXB, kejap pakai, lepas tu hilang kembali, lepas tu datang balik, sampai sekarang alhamdulillah. Hari ni dia dah berjaya apa tu dengan momentum yang ada, sebab kita bawakan beliau pada malam ni. Sebabnya dengan apa yang beliau telah lalui sebelum ni dan apa yang beliau dah ada, tapi kena tanya kenapa beliau masih lagi sanggup berkobar-kobar untuk buat MXB ni. Sebabnya tim Aunty Tila ni sekarang tengah berkembang pesat. Bukan slow-slow tapi agak laju dah sekarang ni, especially sekarang ni time masa PKP hari tu. Dahulunya kita tak ada masa untuk servis orang-orang di KL, tapi disebabkan PKP kita ada peluang dan ruang untuk servis geng-geng di KL. Disebabkan itu Aunty Tila menggunakan peluang yang ada untuk mengembangkan empire beliau di KL. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya menjemput untuk Aunty Tila memperkenalkan diri. Boleh Aunty? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hajah Fatilah Abbas. Lebih dengan nama Tila Abbas ataupun Tila Kaya. Okey, umur saya sweet 71 this year. Saya ada anak 4 orang, semua dah berumah tangga. Cucu ada 12 orang. Cucu 12 orang. Nampak orang kalau contohlah umur macam ni dah sweet 70 and anak semua dah lepas lah kiranya. Maksudnya dah kahwin ni kira dah lepas lah juga. Cuma nak tengok sikit-sikit. So maksudnya dah tanggungan dah kurang sebab anak Aunty Tila sepatutnya dah boleh tengok-tengokkan mak dia. Tapi Aunty Tila sampai sekarang sanggup lagi. Sampai baru-baru ini beliau dah berjaya keluarkan kereta baru beliau. Padahal kalau ikutkan tak perlu pun anak gunakan duit sendiri untuk keluarkan beli kereta sendiri, sebabnya lah dengan keadaan yang dah ada dia orang ada anak-anak yang berdekatan, so Aunty boleh sebenarnya minta tolong anak-anak ke apa, tapi dia ada sebab kenapa dia sanggup keluarkan kereta baru pada saat ini, baru je keluar. Sekejap kita tanya kenapa dia boleh dia sanggup nak keluar kereta baru tu, mesti ada sebab dia kan. Okey Aunty, sebab Aunty sekarang dah tumbuh 71, anak 4 orang, bercucu petang lagi dah 12. So apa pekerjaan yang sebelum ni ataupun apa yang Aunty pernah buat sebelum ni, sebelum Aunty join MXB ni sendiri? Okay. Saya dulu pernah bertugas di di pejabat insurans lebih kurang 20 tahun. Syarikat insurans American company lah. AIG, AIU, AHA, tapi semua company yang sama. Company pun boleh tukar-tukar nama kan? Tapi 20 tahun saya bekerja dengan syarikat insurans tu. Dalam pada tu saya berjinak-jinak dengan MLM dan juga direct selling. Saya buat part time. Jadi
Itulah dia. Jadi saya banyak masuk dengan syarikat-syarikat MLM ni, lebih kurang 35 tahun lah yang lalu. Bertahun Maknanya kuat lama jugalah maksudnya banyak pengalaman Aunty Tila kat sini dekat MLM ni sendiri. Tapi sampai sekarang berapa lama dengan MSB ni? Dalam 35 tahun berkecimpung dalam bidang MLM ni, yang dengan MSB berapa tahun dah? Saya join 2012. Tapi saya tak fokus dan saya tidak fokus dekat MXB lah. Saya banyak buat syarikat lain lah, banyak join syarikat lain. Maknanya syarikat apa saja yang datang, saya nampak bagus ke tak bagus ke, saya cuba. Sebab apa? Mungkin sebab saya berminat sebenarnya. Salah satunya sebab dulu saya sebagai kerani di syarikat insurans, dan saya punya cita-cita saya nak ada kereta sendiri. Jadi saya tak ada kereta. Gaji saya kecil. Insurans tu berapa sangatlah gaji saya kan. Tak mampu nak beli kereta. Jadi sebab part time lah. Itu yang saya buat dari tadi. Sebabnya saya jadi terjebak lah dengan MLM. So macam mana pula Aunty Tila start macam 2012 tu, walaupun time tu tak serius, macam mana boleh berkenalan dengan MSB sendiri? Macam mana boleh berjumpa? Ada kawan bagi tahu ke apa macam mana? Okey. Saya kenal Mak Kaya. Saya kenal dia dah lama sebenarnya. Semula saya tak ingat, tapi dalam tahun berapa macam itulah 30 tahun dululah saya kenal dengan dia. Dan saya orang yang pertama lah yang mengajar Mak Kaya ni buat direct selling. Saya yang ajak dia. Tapi sebaliknya, bila dia dah ikut saya, dia bawa pula saya ke syarikat lain. Daripada situlah kita berubah satu syarikat ke satu syarikat. Lama-lama saya pun dah dah jadi macam, tak tahulah, saya ikut aja apa orang ajak, apa orang buat, saya buat. Tapi tak ada yang kata orang sukses lah. Jadi bila saya jumpa semula Mak Kaya 2018, itu pun sahabat saya jugalah. Dia sekarang bertugas di Arab Saudi lah, Puan Hajah Halimah. Satu hari dia ajak saya pergi rumah Mak Kaya. Marilah kita pergi jumpa kawan kita. Wah, tu yang saya sampai ke rumah Mak ni sekarang ni di Kasar Rimba lah masa tu. Sebelum tu saya memang dah selalu dah pergi rumah Mak ni, dekat rumah yang mana saja, dekat rumah flat dulu ke, rumah kondo ke, rumah teres ke. Kita dah macam adik-beradik sebenarnya. Cuma saya tak berminat masa tu sebab saya kata, alah, mana nak ada repeat sale kan kat sini, saya kata. Buat-buat tu habis. Lepas tu saya buatlah benda lain. Saya tak tahu yang benda ni rupanya lagi bagus. Tapi bila saya masuk tahun 2018, saya dengar Mak Kaya sudah kaya. Lepas tu dia nak pergi Sabah. Saya kata, Mak nak pergi Sabah, saya nak ikutlah. Sebab saya ada anak kat sana. Anak bungsu saya. Jadi saya pergi Sabah dengan Mak. Dan introduce kat anak saya. Alhamdulillah, sekarang ni Sabah tu semua rangkaian anak saya sebenarnya. Yang berjaya besar sekarang. Alhamdulillah. Jadi tugas saya sekarang ni hanya fokus dekat Semenanjung saja. Saya tak payah risau Sabah tu. Tak payah fikir pun. Hebat. Dia dah bagi saya rezeki kat situ kan. Jadi saya pun teruskanlah sampai sekarang. Alhamdulillah lah. So maksudnya Aunty Tila betul-betul fokus time start 2018 tu lah. Disebabkan nak jumpa anak kat Sabah. Sebab dia kat situ dapat rezeki gedebuk besar. Dan nanti memang kita tahu tim Sabah sekarang memang dia develop agak hebat. Memang dia orang tengah berlumba-lumba. Tapi saya nak sekarang Adik apa nak cakap ni? Nak ucap apa ni? Saya nak ucap terima kasih kepada Mak Kaya lah sebab dia yang sebenarnya yang banyak membantu saya servis dekat Sabah. Dia yang banyak membantu. Jadi saya memang banyak ni lah nak kena ucap terima kasih. Hutang budi lah kiranya. Jadi saya takkan nak kan. Jadi saya
buat kerja lah. Itu yang saya buat sekarang ni. Jadi itulah dia punya. Yalah betul juga kan. Yalah sebabnya Mak Khairi dah tolong bantu Aunty Tila untuk servis kita buat kuatkan perkukuhan tim dekat Sabah. Takkan Aunty Tila duduk diam Yelah. saja nak dapatkan duit masuk bulan-bulan kan. Mesti ada serba salah, betul tak? So sebab tu Aunty Tila sekarang bangunlah kiranya. Tapi tak juga tengok Aunty Tila sekarang yang belah dekat KL pun boleh tahan dah. So kiranya kiri dan kanan dia agak dah power dah kiranya ni. Alhamdulillah lah. 2018 pecah bahagian Sabah. Sekarang insyaAllah 2019-2020 bahagian KL pula dikuatkan. Ini insyaAllah kira hidup. So kita kena tiru macam mana cara Aunty Tila menggunakan peluang. Walaupun kadang-kadang dia bukan 100% dia buat sendiri, tapi dia bijak. Dia menggunakan peluang yang ada, iaitu mak kaya. Dia guna kehebatan mak kaya ada, yang ada pada mak kaya itu sendiri, dia tumpang. Tengoklah dia sendiri boleh buat empire dia sendiri. Itu orang bijak. Dia menggunakan peluang yang ada. Dia tak semestinya kita kena 100% diri kita sendiri untuk berjaya. Kalau kita bijak menggunakan peluang, insya-Allah apa cari pun sekali kita buat, selagi kita buat ikut kita panggil ikut sistem, ikut urutan yang betul, tidak menyeleweng ke apa, insya-Allah kita akan dapat dia punya habuan. Betul tak Aunty? Lagi satu, kita jangan cepat berputus asa. Sebab masa 2018 tu saya start bulan 9. 2019 tu tak berapa rancak lagi sebab saya banyak melancong. Saya banyak berjalan. Saya pergi merata-rata saya pergi. Ke overseas lah maksud saya. Saya pergi yalah nak sebutkan banyak lah. Jadi 2020 saya kata saya nak rehat. Rupanya satu dunia berehat. Makbul doa tu sampai satu dunia berehat 2020. Masya Allah saya kata. Tapi itulah tak adalah patah semangat kita kan. Walaupun 2020 tu kita berehat, kita masih buat kerja. Itulah saya start daripada home party. Home party tu yang selalunya kita dapat berkembang, kita punya kumpulan. Kalau kita pergi seorang-seorang memang lambat. Boleh tapi lambat. So elok buat home party lah. Betul. Dia memang salah satu cara terbaik untuk kita bergerak, especially sekarang kita dah dibenarkan untuk buat buat majlis ataupun buat satu kumpulan lah. Kita boleh berkumpul kat satu tempat, so kita gunakan peluang yang ada. Sebab kadang-kadang kita tak tahu benda ni, alhamdulillah kalau lebih baiknya lebih lebih dilonggarkan, tapi kita pun tak tahu sebab benda ni unpredictable. So kalau sekarang peluang dah ada, kita sekarang contoh kat Selangor ataupun negeri-negeri yang PKPB, kita dah boleh dibenarkan untuk majlis 50% daripada premis tu punya capacity. Contoh kita punya rumah boleh muat boleh muat 20 orang, so kita boleh buat aktiviti dalam 10 orang sebagai contoh. So gunakan peluang yang ada, jangan berlengah-lengah. Kalau anda berlengah-lengah, tak tahu bila lagi Allah tarik balik kita punya rezeki atau peluang dah ada, tak dapat. Jadi macam Aunty Tila kita. So jangan berlengah-lengah. Jangan jadikan alasan cakap tak apalah nantilah aku nak rehat dulu. Dah lama aku terperap kat rumah ni. Alah lebih mentah daerah ni aku nak pergilah tidur hotel kejap ke apa contoh. Jangan gunakan ni. Nak gunakan peluang tu tak ada masalah. Contoh nak pergi hotel ke apa, tapi kita buat dua dalam satu. Sambil-sambil kita buat home party kat tempat yang kita nak pergi tu. So kita boleh dapat duit, kita dapat rehat. Boleh buka ke Facebook? Bising mengganggu contoh. Okey. So dengar, kalau buka Facebook dia dengar sikit. Kalau Aunty nak buka boleh. Aunty mute dia punya suara, Aunty boleh baca dia punya komen kalau nak tengok dia punya itulah apa yang komen yang ada kat situ. So Aunty Tila macam mana pengalaman lah. Mungkin ada ialah daripada 2012, 2018, 2019 ke 2020, 2021 sekarang ni. Mungkin ada pengalaman pahit manis sepanjang nak membina empire daripada tim Sabah dengan sekarang tim KL ni. Kadang-kadang kita bergaul dengan orang, mungkin kadang-kadang kita tergurus hati. Apa rasa pengalaman yang kurang manis dengan pengalaman manis lah sepanjang bersama dengan MSP? Kalau nak cerita banyak sebenarnya. Tak habis kot hari. Sebab syarikat kan banyak yang berjanji manis. Tak kira lah dia punya company ke, dia punya leader ke,
kita punya apply ke, macam-macam janji kan. Lepas tu bila kita dah join, ada yang cakap dah menyesal, ada cakap, ada yang lepas tangan buat tak tahu je, pandai-pandai kau lah nak buat. Lepas tu tengok, lama-lama saya kata, duit saya pun habis gitu je. Tapi tak ada apa pun yang nampak sukses kan. Sampai saya hutang kredit kad banyak, saya gadai barang kemas, macam-macam lah saya buat. Tadi lama-lama saya kata, aku dah give up lah, aku tak nak buat lah lagi. Nak duduk je diam. Tapi masih lagi dia orang datang cari saya kan. Tapi itulah puncanya. Jadi bila kawan saya ni ajak pergi rumah mak, saya masa tu saya tengah sakit pinggang kan. Jadi mak pakaikan saya baju puasa aktif kontur. Saya pakai tu, saya pakai lah buat ekor saya tidur. Wah, besok pagi saya kata, saya elok lah lega. Besok saya terus bayar. Lepas saya pun panggil lah kawan-kawan lama saya tu kan. Join kita buat. Kita join balik semula, buat semula, cuba. So saya cubalah. Cuba-cuba tu yang sampai saya melat-lalat ke Sabah semua tu. Saya pergi ke Arab Saudi, saya buat pergi ke Umrah, ke Mekah. Saya bawa produk tu sampai 2,000 habis dekat masa saya buat bulan puasa. Bulan puasa. Kawan saya Hajah tu kata, Kak datang je lah duduk rumah saya. Saya pergilah 19 hari saya duduk kat Mekah. Saya buat ni habis lebih barang-barang saya jual. Lepas tu saya pergi Johor. Saya cari kawan-kawan sekolah saya yang 50 tahun tak jumpa. Saya promote sampai saya dapat top sponsor juga bulan 12. Saya dapat 2018 tu saya dapat top sponsor juga. Saya naik, memang dapat anugerah lah top sponsor. Lepas tu saya rasa seronok lah. Lama saya pun memang seronok lah buat ni, saya happy sangat. Lepas mak pula selalu bagi semangat. Dia kata tak buat je, tak buat je. Saya kata okey lah. Tapi mula-mula tu slow juga lah. Sampai saya ni saya kata, hati bulan tahun lepas bulan 12 betul lah. Dalam bulan 12, 11 macam tu. Betul. Saya buat dekat situlah startnya saya punya yang sebelah lagi tu yang beranak-beranak. Sampailah ni lah. Alhamdulillah, syukur. Jadi itulah saya rasa sedikit lah dia punya ceritanya. Kan, kalau cerita sebenarnya pengalaman saya buat direct selling ni bermula di Sydney, Australia. Hebat, jauh dia pergi tu. Saya itu first saya punya bisnes. Saya pergi ikut suami saya di bisnes. Dan saya duduk di rumah sebagai housewife. Apa nak buat ni, boring dah di rumah. Kita dah biasa kerja kan. Terus saya jual dekat Sydney, Australia. Saya jual Avon. Saya jual Nutrimatic. Dengan Mak Saleh. Saya pergi jumpa Mak Saleh. Saya hantar katalog. Saya ambil order. Lepas tu kawan-kawan diplomat punya wife ni saya bajak ke rumah, saya backupkan dia orang dia, saya cuci muka dia dengan Nutrimatic. Itulah punca start saya punya bisnes. Hebat. Daripada overseas sebenarnya, balik baru saya start buat yang benda-benda ni. Itu pengalaman saya. Hebat, nampak pengalaman Aunty Tila kita bukan biasa-biasa. Dia start MLM dekat negara seberang. Bukan negeri negara seberang. Di Australia sana. So memang nampak pengalaman Tila tu jatuh bangun dia, macam mana dia dah stres ataupun dia rasa macam give up nak buat, dan tiba-tiba didatangi dengan seorang sahabat beliau yang sekarang bekerja dekat Arab sana, dan sekarang bercinta dengan MXB sampai sekarang, insya-Allah. So Aunty Tila, apa pilihan yang menjadi ataupun yang menyebabkan Aunty Tila sebabnya apa yang menjadi strength utama lah MXB ni di mata Aunty Tila sendiri? Maksudnya kenapa Aunty Tila of course dia syarikat lah. Syarikat dia very strong. Kalau takkan boleh bertahan sampai berapa tahun? 16 tahun ya betul. Tahun ni. Kan? Mak saya pula dia kekal dalam ni dah dekat 11 tahun. Saya kata kenapa saya tak ikut dia daripada dulu kan? Aku tak
tak apa, belum terlambat saya kata. Betul. Salah tu apa. Jadi dia punya syarikat, dia company, dia punya produk, dia punya CEO memang the best. Saya sayang dengan CEO dia. Sayang dengan mak kaya, sayang dengan CEO dia, sayang dengan syarikat, sayang dengan produk. Produk dia pun memang the best. Saya kata bagus sebab saya pakai produk dia ni daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Saya memang saya gunakan. Jadi kawan-kawan saya pun banyak beli dia punya apa tu? Macam apa V-Dream kan? V-Dream tu sangat saya kata semualah produk-produk memang bagus sebab tak ada maintenance, tak payah maintain, tak ada yuran, and then apa tu tak expired. Tak apa lagi nak cakap. Memang baguslah kalau tak buat memang sangat. Betul. Saya dah banyak orang datang balik nak ajak saya orang-orang lama kan, leader-leader lama kan. Saya kata minta maaf lah, saya dah ni saya tak akan berpindah ke syarikat lain. Biarlah sampai ke hujung akhir saya pun mungkin insya-Allah kalau umur saya panjang lah. InsyaAllah pasti. Itu sentiasa dalam doa kita sebagai seorang sahabat-sahabat di apa kita panggil tempat ahli keluarga di MSB ni. Sentiasa mendoakan kesihatan semua orang. Itu memang itu adalah ciri-ciri mengapa ataupun kenapa semua ramai sahabat-sahabat kita yang join MSB ni, mungkin diorang dah pernah cuba company lain macam Tila bagi tahu tadi. Diorang sanggup berpaling tadah ataupun diorang sanggup duduk dekat MSB sebab diorang kami punya syarikat ni insya-Allah sangat-sangat atraktif daripada segi plan pemasarannya, daripada segi bonus dia, daripada segi CEO dia sendiri and leader dia sendiri. Sebab leader-leader yang ada di MSB ni, saya rasa bila saya berborak-borak dengan semua leader-leader ataupun semua orang-orang baru distributor yang baru, dia orang selalu cakap di MSB ni berbeza dia budaya yang wujud pada dia orang punya distributor dengan leader sebab dia orang sangat-sangat supportive. Itu yang saya nampak lah. Okay. So saya nak tanya Aunty Tila, apa testimoni barang-barang yang Aunty Tila rasa yang paling melekat ataupun paling teringat sampai sekarang? Sebab daripada 2012 sampai sekarang kan mesti ada beberapa testimoni yang boleh di-share sama ada diri sendiri ataupun sahabat-sahabat sendiri. Saya nak testimoni untuk diri saya sendirilah. Saya suka Max Steel. Sebab Max Steel ni memang mungkin tak banyak orang kata, sebab saya pernah jatuh main ski dekat Beijing dan saya jatuh, lutut saya terrentak. Memang sangat kuatlah jatuhnya sebab rupanya bukannya ringan nak main benda Allah tu, berat nak mampu. Tertonggeng saya jatuh, tercarap saya jatuh, saya hentak kat lutut saya. Saya dah tak boleh bangun. Saya pun sampai 2 hari ni, lagi 3 hari nak berjalan kan. So bila padahal ni saya dah pakai semua complete. Saya dah pakai set ni produk ni kan. Jadi bila saya jatuh tu dah berpimpin semua, malam dah kaki dah berdenyut-denyut, lutut dah berdenyut-denyut. So saya ada knee pad. Knee pad tu lututnya kan. Saya letakkan dekat lutut tu Max Steel tu. Saya buat tidur malam, Esok satu hari saya buat macam tu juga. Saya letak dekat lutut, memang lutut saya tengah sakit sangat. Nak pergi klinik dekat overseas, mana nak pergi klinik kan. Jadi 2 malam saya buat tidur. Alamak, esoknya kali yang ketiga, keempat, dah tak sakit lutut saya. Hilang sakit tadi tu. Boleh berlari. Boleh. Tapi tu alhamdulillah. Jadi sekarang ni bila saya sakit mana-mana, kalau macam cepat-cepatlah saya letak. Kadang-kadang kita tak tentu kan sakit. Walaupun kita pakai, sakit tu tetap ada. Itulah kalau kata pakai ni tu sihat. Sebab saya pun banyak juga yang kata, alah boleh ke stokin tu? Saya pakai tak baik pun. Apa dia ingat tu ubat ke? Tu bukan ubat kan? Jadi dia tak faham lagi sebenarnya. Betul. Tapi kenapa makan ubat hospital tak baik?
Jadi benda tu untuk cuma kita nak melancarkan darah, bagi kita sihat, bagi kita oksigen, bagi kita tenaga. Jadi darah kita dah cantik, kita makan apa-apa pun okey lah kan. Jadi kalau saya sakit perut, saya letak perut. Kadang-kadang saya pakai knee pad tu sakit juga. Masih sakit. Saya letakkan, dia macam kita ni dah berumur macam ni kan. Mesti ada sakit. Apa sakit urat ke sakit saraf ke apa kan. Max Steel tu lah yang banyak menolong saya. Kadang-kadang kalau dekat dada saya pun macam mencucuk-cucuk. Aku ni kolesterol tinggi ke kan. Saya letak Max Steel dekat dada saya. Kalau saya pening, saya letak dekat kepala. Mana-mana yang sakit lah. Tapi tak adalah sentiasa kan. Tapi saya berjalan, memang saya pakai. Sebab Baba pernah cakap, dia kata dia, Max Steel tu dia bawa ke mana-mana sebagai apa tau? Sebagai pelaris. Baba cakap sebagai pelaris. Baba makcik tahu kan. Dan saya pula, bila saya pakai tu, saya lebih confident untuk bercakap, untuk berinteraksi. Sebab saya ni sebenarnya ada darah gemuruh. Saya ni jenis yang memang darah gemuruh. Saya ni memang penakut pemadu sebenarnya. Tapi bila saya dah... Ya ke? Tak nampak gaya pun. Dulu saya ni sangat pemadu dan sangat penakut. Bila orang nak masuk cakap apa je, saya dah babu dah gemuruh dah. Hai. Mami. Oh ya bodoh. Suami orang apa? Orang kuat juga tu. Jadi itulah saya suka Max Steel. Sekarang ni pula dah ada V-Fit. Bicontour saya masih pakai. Sebab saya pergi travel memang saya sentiasa pakai sebab Bicontour tu dia membantu kita bila kita long berjalan jauh, long distance punya ni. Long distance. Nak kita naik flight kan. Kita pakailah Bicontour. Bicontour memang best. Jadi saya sentiasa pakai Bicontour dengan sentiasa bawa ke mana-mana Max Steel. Dan lain tu biasalah Stokin ke cap ke apa ke memang saya pakai lah. Sebab tidur malam pun saya pakai. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya tak tahu nak cakap lah, produk ni memang miracle lah. Magic. Kalau orang kata produk ni bohong lah, tipu lah, apalah, saya kata itu Tuhan kau. Kau nak cakap apa tu terpulang lah. Aku bukan nak menipu. Kalau nak menipu kenapa sampai sekarang boleh bertahan dan boleh berterusan. Ya, sebab dia punya teknologi dia tu bukan sebarangan. Teknologi dia tu jadi kita ni pun syarikat yang unggul, yang kata orang global juga kan. Okeylah. Itu sajalah. So nampak kalau tu Aunty Tila dia memilih satu produk yang kecil tapi dia punya kita panggil tenaga ataupun kekuatan dia sangat-sangat tinggi. Macam diri Aunty Tila juga. Kecil-kecil cili api. Jangan pandang dia punya susuk tubuh badan yang kecil. Dia dengan mak kaya walaupun tubuh badan dia kecil, energi dia luar biasa. Sebab tu dia pilih produk yang kecil juga tu. Dia nak macam simbolik diri dia orang sendiri tu. Sebabnya yang betul. Kalau kita mengamalkan pakai ataupun pemakaian Max Steel ataupun kita beli Max Steel tu kita mudah. Sebabnya dia boleh suplemen lah kita panggil maksudnya. Sebabnya contoh kita sakit kepala, sakit lutut ke apa, tiba-tiba extra sakit lah sebabkan mungkin kita ni banyak berjalan ke apa, kita just selitkan saja dia punya Max Steel tu dekat kita punya contoh lah sakit lutut, selit je kat kita punya knee pad. Kalau contoh kita sakit kepala, kita selit je kat kita punya serkup ataupun contoh kita pakai cap yang daripada weekend tu, letak sekali. InsyaAllah, benda sangat-sangat membantu. And berkenaan dengan pelaris tu ataupun nak kasih kita punya lebih bersemangat ataupun lebih yakin nak bercakap tu, itu memang kalau kita tengok pada nilai yang ada ataupun apa yang ada pada Max Steel sendiri, dia ada lebih kepada cakra-cakra. Kalau kita tengok Ayurveda punya fahaman berkenaan dengan dia punya teknik perubatan, dia orang ada cakra daripada kepala, sutra apa benda nama-nama dia tu yang ada beberapa cakra tu, yang itu yang digunakan dalam Max Steel tu untuk improvise ataupun meningkatkan ataupun menjadikan kita punya emosi dengan aura badan tu jadi lebih baik ataupun
ataupun lebih meyakinkan. Sebab tu macam Baba tadi Aunty Tila bagi tu Baba menggunakan sebagai pelaris ataupun Aunty sendiri menggunakan tu untuk meningkatkan dia punya rasa keyakinan diri. Sebab dia akan memperbetulkan aura ataupun kita punya semangat dan kita punya emosi jugalah sebenarnya. Itu ayat paling mudah nak faham lah. Kalau ikut Ayurveda punya fahaman, lebih kepada cakra mereka. Itu sebenarnya. And satu lagi berkenaan dengan tadi, Antila ada sentuh berkenaan dengan V-Fit dengan V-Contour sesuai untuk kita amalkan bila kita ada long distance punya perjalanan. Especially sekarang ni, dah boleh rentas daerah. Kita dah lama tak bawa kereta jauh. Mungkin sejam dua dalam kereta pun dah lama tak berada di situ. And sekarang pun jam pun makin teruk. Sepatutnya dulu biasa masa PKP saya nak pergi office, nak balik office dalam 20 minit je. Tapi sekarang ni dah kembali pada normal. So sejam lebih jugalah saya melekat. Patutnya driving jarak tu yang mendekat, tiba-tiba sekarang jadi jauh disebabkan jam. So kita boleh gunakan produk-produk weekend ni untuk mengurangkan rasa sengal-sengal badan ataupun rasa tak selesa, tak boleh fokus masa kita nak driving. Yalah, biasanya kita nak driving jauh ataupun driving time jam ni dia sangat-sangat stres. So menggunakan produk weekend ni mampu untuk mengurangkan rasa lesu dan letih tu. Ini memang terbukti. Dekat luar negara pun banyak sebenarnya. Macam atlet-atlet pun dia orang dah gunakan produk-produk yang berteknologi sama macam ni, dia gunakan untuk time dia orang travelling. So once dia orang sampai tempat venue dia orang bertanding, so dia orang terus boleh untuk melakukan warm up ataupun terus buat preparation. Tapi kalau contoh dia tak menggunakan produk macam ini, so dia orang ambil masa untuk kembali cergas. So dia akan affect dia orang punya performance. Yang ini bukan cakap kosong macam Aunty Tila cakap tadi. Sebab produk ini insya-Allah dia ada bukti-bukti yang kita didukung dengan bukti saintifik lah. Tak mungkin lah dekat 15-16 tahun bertahan dekat pasaran, benda ni adalah benda yang menipu. Kan? Betul tak? Mesti ada sebab dia. So Aunty Tila, saya nak tanya Aunty, daripada segi income lah, boleh tak Aunty Tila cerita sikit daripada segi perkembangan income secara kasar daripada segi Aunty sendiri dengan anak-anak buah ataupun geng-geng yang baru join dengan Aunty sendiri? Ada tak perkembangan yang Aunty sendiri nampak? Ada, mesti ada. Sebab apa? Dalam masa sebulan dua ni ada jugalah cecah 5,000 ke atas lah. Jadi anak-anak Alhamdulillah. 1,000 lebih ada dapat, baru masuk 3 hari baru masuk seminggu pun dah dapat 1,000 lebih. Maknanya Alhamdulillah kan. Jadi betul. Mesti sebenarnya kat sini kita mesti ada wawasan. Bila kita buat tu jangan kata orang, memanglah kita rasa alah buat je lah. Memang tak nak cakap betul tu kan. Tapi kena ada wawasan, kena ada juga target lah. Walaupun syarikat tak letakkan target, kita buat target sendirilah. Kita kena rajin berusaha. Jadi kalau macam orang kata income saya tu 5,000 lebih ke atas tu adalah, insyaAllah. Okay, saya akan pergi ke 10,000 sebulan. InsyaAllah. Mesti. Lepas ni walaupun baru tukar kereta baru, kereta Beza dia tu, mungkin lepas 10,000 lepas 10,000 sebulan tu dia tukar balik kereta baru lagi kot. InsyaAllah. Kita tengok mudah-mudahan nanti Tila berjaya dapat apa yang dia capai tu. Saya suka kereta sebab bila kita nak sesuatu tu, kita akan usaha, betul tak? Dulu pun saya tak ada kereta, saya buat MLM, saya dapat Satria. Lepas 13 tahun, saya guna 13 tahun Satria, saya beli kereta second. Kereta second tu Wira. Jadi saya tak adalah nak pakai macam yang commercial punya, yang macam overseas kereta tu, taklah, mungkin lokal ni pun bagus juga kan, yang kereta-kereta kita pun apa yang kurangnya. Jadi saya pakai Persona, lepas tu Persona pun dah lama, arwah punya kereta. So lalas saya kata, saya naklah kereta baru. Kereta pun, kita pun nak pakai mesti nak sedap kan. Kalau kereta dah mula-mula rosak tu, tak naklah, saya betul nak pergi jalan jauh pun susah. Kita ni pula suka berjalan, suka travel. Itu yang saya buat juga sampai saya dapat Beza Advance. Sudah seminggu lah saya rasa kereta tu, baru seminggu, 1 minggu. Memang saya seronok sangat. Baru seminggu pun okey lah tu Aunty. Fokus menggunakan duit daripada MXB kan, betul tak? Tak ada duit lain. Itu yang kita nak tunjuk tu.
Kalau tidak kita tak berani kan nak buat, Betul? nak beli kereta sebab kita nak apa kata orang umur macam saya ni tak boleh ambil loan juga. Kena beli Betul. cash. Tapi saya tengok saya punya saving ada, saya punya business apa account saya pun cantik. Dia bagi saya 4 tahun loan. Loan 4 tahun. Saya bayar deposit adalah. Itu kan tak boleh kan. Umur Betul, saya betul. mana boleh ambil loan, tak boleh. Lepas tu saya adalah apa ni, tu yang saya berani beli tu. Cemerlang je. Itu menunjukkan betapa cemerlang Cik Anti Tila dalam membentuk dia punya ekonomi, dia punya struktur ekonomi dia sendiri lah. Walaupun dengan fokus semata-mata dengan MSD, insya-Allah sampaikan bank pun sanggup memberikan membenarkan tempat loan. Memang kalau ikut usia memang agak sukar ataupun tak boleh. Memang kemungkinan tu nearly zero lah. Tapi disebabkan apa yang dibuat dekat MSB ni, orang bank yakin. Dia nampak, kita dah boleh tengok macam kira tengok bank statement jugalah. Dia boleh tengok dia boleh check income yang wujud semua tu kan. Sebab tu orang mampu bagi untuk 4 tahun. Nanti dia pun cakap dengan saya tu, tak apalah 4 tahun ni nanti cepat-cepat bayar settlekan dah, bukan susah nanti cakap. Betul juga, nampak laju nanti fikir. Dia dah nampak sebab dia dah tahu berapa banyak income dia boleh masuk setiap masa kan. So dia dah tahu benda tu bukan beban untuk untuk anti membayar lah. Okey, so anti disebabkan umur anti yang sekarang ni 70, kenapa and mengapa anti nak bangkit kembali bersama-sama dengan mak kaya selain daripada rasa bersalah? Kenapa nak buat lagi MSB ni? Padahal kalau ikut umur kini kita patut dah seorang pencen lah. Contohnya kita duduk rumah jual kaki. Tapi kenapa lagi nak buat macam benda-benda macam ni? Okey, sebenarnya saya memang berminat. Jadi benda tu macam dah sebati dengan kita kan. Kita tak boleh duduk diam kan. Duduk diam tu saya duduk rumah tak boleh lah, saya mesti nak buat sesuatu. Pada masa yang sama kita dapat membantu orang lain, betul tak? Betul. Kita bagi peluang dekat orang lain. Bukan untuk kita seorang. Maknanya bila kita buat bisnes, kita akan mengajak kawan-kawan kita buat sama. Jadi dia orang pun dapat duit, dia dapat kesihatan. Jadi dia orang akan bersyukur, akan happy. Kita pun bersyukur. Jadi tujuan saya memang tu je. Bukan saya nak kata orang nak kejar dunia. Ini semua dunia. Ini semua dunia. Jadi kita bukannya makin muda kan. Tapi saya bagi peluang kepada orang-orang lain yang memerlukan. Macam yang muda-muda tu yang tak ada kerja, yang mungkin dia tak ada pendapatan kan. Jadi yang biasa-biasa macam susuri rumah kebanyakannya. Bila dia buat ni kan, dia dapat duit, dia rasa sangat seronok, sangat happy. Bila dia happy, kita happy. Mana semua apa-apa pun kita buat ni semua dengan izin Allah. Kalau kita buat istiqamah, kita ikhlas dan niat kita tu nak membantu dan niat kita mesti baik lah. Jangan kata orang nak, wah aku buat ni mesti aku nak somebody, aku nak ni, tak ada. Sekarang saya pula dah single mother. Lagi senang, bebas kan. Saya nak buat apa pun, nak pergi mana pun, tak ada siapa nak larang. Kata dah habis semua, dah boleh terbang, besok saya terbang lagi. Saya pergi tahun 2019, saya rasa 9 negara saya pergi. Tak tahulah apa negara saya pergi tu. Saya kata saya pergi Indonesia, saya pergi Taiwan, saya pergi Beijing, saya pergi Vietnam, saya pergi Mekah within 1 year, 2019. Jadi saya kata lepas ni dah tak ada apa-apa, aku pergi lagi untuk tengoklah aku terbang lagi. InsyaAllah. Itulah, tak ada duit nak pergi mana. Betul. Itu yang duit yang kita tak terbang-terbang 2020 tu, saya simpan. Aku saya beli kereta. Betul. Yelah, kita pun kena pandai nak reward diri sendiri. Sebabnya kalau kita dah contohlah kita bekerja keras, tak nak reward diri, kadang-kadang kita tak rasa nikmat ataupun tak rasa kemanisan apa benda yang kita buat. Lagi macam bosan je. Betul. Reward pada diri kita. So bila kita pergi mana-mana tu, wah, selesa lah maknanya. So kita kena pandai memberi reward. Memang saya sangat bersyukur lah. Okay. So Aunty, apa rasa apa daripada kalau kita tengok tadi daripada segi Big Y, Aunty memang macam kita panggil berniat ataupun kita panggil nak berjihad ekonomi, nak membantu membangunkan kita punya ekonomi ummah lah kiranya. So
tu kita boleh war-warkan tapi kita cerita pada kawan-kawan yang sedang lihat kita punya live sesi ini. So kita kena juga berniat macam ni juga. Sebabnya jangan kita fikir seorang diri saja kita nak nak berjaya, nak kaya. Sebabnya kalau kita seorang je pun tak guna. Kalau contoh kita lihat sahabat-sahabat kita ataupun adik-beradik kita yang masih mungkin ada mengalami sedikit kesulitan ke apa, kita tak mampu untuk membantu. So benda tu agak tak best lah, sebab orang yang jauh kita fikir tapi orang dekat mungkin akan lupas pandang. So yang itulah kita akan tekankan macam apa yang Atif fikir tadi. Kita membantu untuk meningkatkan taraf kehidupan orang-orang di sekeliling kita. So insyaAllah dari situ, bila niat kita betul, insyaAllah kita mudah. Allah akan permudahkan jalan kita. Macam Atila sekarang. Kiri dan kanan dia sangat-sangat berkembang maju. Dia tinggal servis dan servis saja Atila punya kerja dia sekarang. Kalau dia tak servis, dia kena jawab sendiri dengan Allah lah. Duit dia dah dapat. Tapi takkan dia nak duduk menongnya kan. Ada setengah orang mungkin dia cakap, cukuplah aku dah buat lama contoh. Cukuplah biar aku tunggu duit pada dia orang pula. Tapi kita fikir duit tu berkat tak berkat? Sebabnya ialah segala benda yang datang pada diri kita ni semua ada dia punya tanggungjawab ataupun ada dia punya kita panggil beban yang Allah dah letak. So kalau kita tak galas ataupun kita tak contoh yang terbaik apa dia nanti? mak saya. Tengoklah, dia dah Betul. kaya, dia dah kawan. Kalau diikutkan dia tak payah buat apa-apa lagi dah. Dia punya network Betul. semua berjalan semua pula. Tapi kenapa dia masih bekerja, masih dibuat, kan? Betul. Itulah contoh yang terbaik. Saya kata, kita ikut je lah apa yang dia buat tu. Betul. Berterusan lah. Mana kata, satu kita satisfaction in life. Betul tak? Satisfaction in life. Bila kita dah berjaya tu, kita berbantulah orang-orang yang belum lagi, maknanya kita yang memerlukan macam apa. Itu pun kalau dia orang nak ikut lah. Kalau tak nak ikut tinggal je lah. Bye-bye. Apa kita nak paksa-paksa nak tunggu kan. Cari jalan yang lain. Betul tak? Betul. Betul. Kita jangan paksa. Kita jangan merayu. Kau nak buat, jom. Mari ikut aku. Tak nak, okey, boleh belah. Baik. Saya punya kepuasan lah. Saya kata macam saya ikut contoh mentor-mentor ni lah. Macam Mak Kaya ni lah. Saya punya mentor. Saya anggap dia satu, memang network ni, tak tahulah saya cakap. Benda-benda macam ni semua kita, sebenarnya saya masih banyak belajar lagi sebenarnya. Saya belum kata saya dah berjaya. Saya masih banyak belajar. Tapi itulah saya bersyukur alhamdulillah lah. Saya jumpa dengan MXP ni. Saya sangat-sangat happy, sangat berbangga, sangat berbesar hati. Dengan leader-leader yang baik-baik semua. Tak ada kata nak iri hati, nak berebut sana sini, nak dengki, tak ada. Orang semua baik. Tak adalah kata orang, kau ambil orang aku ambil orang kau, tak ada. Pasti tak ada. Kalau dia ambil pun ambil lah. Kita dapat lagi ganti yang banyak. Satu pergi 10 datang saya kata. Betul tak? Betul. 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 Bagus. Anti punya mindset sangat-sangat positif. Yang betul kadang-kadang contohlah. Yalah sebab bila kita dalam business MLM ni basically is business about people. Kita memang kena berinteraksi dengan orang. Kadang-kadang contoh kita punya tempat dah saturated sebagai contohlah. Mungkin awal-awal dahulu kita senang nak pergi kiri kerana sebab masih tak berkembang. So tak ramai lagi orang yang nak cuba memperkenalkan orang lain. Tapi bila dah tempat dah saturated, mungkin kawan ni kawan kita juga and kawan pada seorang lagi. So dua-dua berebut mungkin. So kita kena pandai untuk menjaga hati. Kalau kita seorang yang bagus atau kita yang jenis yang pandai let go ataupun kita tak jadi masalah, insya-Allah kita let go macam nanti cakap tadi dah. Seorang kita lepaskan insya-Allah 10 datang. Kadang mungkin itu bukan kalau contoh kita walaupun kita tahu itu mungkin rezeki kita, tapi kita melepaskannya anggap itu sebagai sedekah lah contoh. InsyaAllah Allah pemudahkan lagi. Kita kat sini KMSB jangan rasa iri hati, cemburu, sakit hati sebab benda tu akan menyebabkan kita punya momentum tu akan terhad. So rugi. So kita kena sisi positif. Macam nanti tak ada satu entiti lah kita ni macam awet muda. Orang cakap ni apa dia punya dia
punya formula dia, ni energy level dia lebih kurang macam orang-orang muda yang sekarang. Itu yang kita nak kena lakukan. Sebab once kita tak stres, insya-Allah kita takkan umur usia kita ni takkan tak akan dimamahlah usia kiranya, kira macam itu. So saya nak tanya Aunty lah, apa perkembangan sekarang ni yang ataupun apa perancangan yang Aunty nak buat dengan adanya kaki kiri dan kanan di sebahagian Sabah dan di KL yang sangat-sangat maju sekarang ni, apa lagi aim yang Aunty nak buat untuk tim Aunty yang ada sekarang ni and program akan datang? Untuk akan datang ni kita kena servis kita punya network, maknanya kita kena keluar lah. Kita tak boleh duduk saja setempat. Lepas tu kita mesti selalu follow up dengan kita punya network. Maknanya kita tak boleh berdiam lah, maknanya follow up dengan dia orang, servis tu satu, dan ke mana-mana macam bila dia orang nak tu saya cepat datang. Kalau dia kata nak tolong apa-apa, saya cepat. Kalau kata ada barang tu, saya pun sendiri ada produk standby. Sentiasa ada dalam saya punya kereta. Maknanya kita kena bersedia lah. Jadi kita tak boleh nak mengharap pada semua daripada kita punya leader ataupun daripada mak. Memanglah semua barang-barang kita ambil pada mak sebab mak sokis negeri. Tapi kita sendiri kena ada barang. Kena ada produk. Jadi kalau kita pergi mana-mana, produk ada. Macam saya kata, saya pergi ke Arab Saudi, saya bawa produk saya. Saya bawa ke sana, habis saya balik. Tak ada bawa balik pun. Jadi sekarang ni kita minggu ni aja kita akan ke Johor. Saya dah bawa dah saya punya produk-produk saya. Ada dalam kereta. Saya bawa 2 orang saya punya network. Saya teman saya. Sama-sama kita buat. Jadi kalau dia tak ada orang pun tak apa. Kita rezeki kita share. Kalau dapat kita share. Saya akan bagi dia orang mana yang ikut saya ni. Bukan saya nak ambil seorang. Saya akan bagi orang yang mana-mana yang ikut saya. Macam tu. Jadi kita tak adalah kita nak semua kata orang apa. Mulut seorang. Makan sama sikit. Banyak sama banyak. Kan dekat MSB ni kan makan tak berhenti. Membonus tak berhenti. Menaja tak berhenti. Nampak? Banyaklah. Itu dia MXD. So nampak Aunty lah dia dah menggunakan peluang, insya-Allah dia ikut mak kaya kita pergi ke tour ke bahagian selatan, insya-Allah. Tadi mak ada bagi tahu insya-Allah dia nak start dia nak gerak hari Khamis kalau tak salah saya. Dia akan balik ke KL kembali dalam hari Sabtu, lebih kurang macam itu. So anda yang berada di sekitar Johor, maksudnya daripada Kota Tinggi, Pasir Gudang, jangan lepaskan peluang. Mungkin ataupun anda yang tengah lihat live kami ni, kalau anda ada kawan-kawan yang mungkin anda ingin perkenalkan, tak apa, walaupun anda tak boleh ke sana, jangan risau. Minta tolong mereka, insya-Allah mereka tolong serviskan. Dia orang akan bantu sebab dia orang memang kita cakap kat sini MXB is one family. Walaupun kita tak berapa kenal ataupun kita bukan daripada upline ataupun downline yang sama, bukan dalam kaki yang sama, jauh punya. Just kita daripada satu tapak itu dari syarikat MXB, insya-Allah kita saling bantu membantu. So gunakan peluang ini, peluang yang ada ini. Mungkin anda tiba lepas dengar kami punya live ni, mungkin ada kawan-kawan yang terfikir terlintas dekat fikiran, aku ada kawan dekat area JB ke apa sebagai contoh. Bagi tahu mak. WhatsApp mak malam ni bagi tahu. Mak, saya ada kawan-kawan sini, saya nak buat nanti tak jumpa mak. Bagi tahu. Insya-Allah kita boleh bantu lepas ni. Okey? Itu perkembangan daripada segi tim Antitila kita. So kalau anda di luar sana cuba buat. Apa lagi nanti? Kita nak ke Sabah. Dan kita nak Indonesia. Itu yang next. Insya-Allah. Nak pergi ke sana pula. InsyaAllah. Nampak Aunty dah rancang dah awal. Walaupun kita tak nampak lagi boleh terbang ke luar tidak, tapi dia dah rancang dia punya ni dan dia punya strategi dia. So itulah orang yang berjaya. Okey Aunty. So kata-kata terakhir untuk kawan-kawan kita kat luar sana, kata-kata semangat ataupun kata-kata mungkinlah untuk membakar semangat kawan-kawan kita yang mungkin dah lama tidur, walaupun dia tengok seorang-seorang terbakar tapi tak buat kerja lagi. Apa yang Aunty boleh share kepada mereka ni?
kepada semua Max Gabian Skibin. yang lain. Lepas tu kepada saya punya network, kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya. Terus ke perjuangan anda, seperti leader-leader yang sudah berjaya lah. Seperti Mak Kari dengan Bapa kan. Jadi jangan berputus asa, sentiasa positif. Lepas tu kita kita membantulah, maknanya bekerjasama lah, teamwork. Tapi yang paling saya nak ni, jangan cepat putus asa, tu je. Jangan give up, jangan mengalah. Betul tak? I think. Betul je Adi? Lagi sikit. Simple saja. Tak apa. Mungkin Aunty dia dah habis idea macam mana nak bagi semangat untuk anda, sebab dia tadi semangat buat cerita dia punya plan-plan yang ada. So jangan risau. Sebabnya kami dekat sini daripada segi pihak company HQ dan juga family leader yang ada, kami sentiasa membantu anda. Mungkin anda adalah leader-leader yang sudah tak ada upline di atas, jangan risau, cari je orang-orang yang anda rasa anda selesa untuk berhubung, kontak mereka untuk dapatkan energi balik, recharge balik ilmu yang ada, supaya kita dapat brush up balik kita punya momentum. Tengok Adi Tila ambil kesempatan dia kata. Itu betul. Sebab itu kita kena buat. Sebabnya kenapa kita kena memberi ruang dan peluang kepada kawan-kawan kita untuk mengenali diri kita juga. Sebab kalau kita tak buat macam ini, kita tak tahu. Sebab kadang-kadang orang mungkin segan, Adik Tila ni, Akak Tila ni okey ke kalau saya call atau WhatsApp dia ni? Mungkin orang rasa risau, takut kan, kita tak kenal. Tapi mungkin dia nak betul-betul mendekati, Adik Tila bagi tahu, dia dah boleh cakap tadi, kalau nak cari dia tak ada masalah. So siapa-siapa kat luar sana yang masih lagi blur-blur ataupun masih lagi tercari-cari macam mana nak buat, yang kalau berada di sekitar KL, boleh pergi dekat rumah Mak Kaya ataupun pergi cari Aunty Tila, kita bersemuka bersama-sama, datang ke HQ, tak ada masalah. Kami sentiasa membantu anda. Kalau anda lambat, tak payah risau. Walaupun anda mula mungkin baru hari ini, insya-Allah usaha ataupun effort anda berikan tu yang akan menampakkan kejayaan anda berbanding orang yang dah lama join. Macam Aunty Tila cakap tadi, walaupun dia punya downline baru join seminggu, 2 minggu, dah dapat 1,000 lebih. 2,000. Siapa nak bagi? Kita nak bekerja pun, kalau kerja yang kerja hakiki, contohlah kerja pejabat ke kerja makan gaji, nak dapat 1,000 lebih pun nak kena tunggu sebulan. Yang ini dapat seminggu, insya-Allah dapat. Lagi usaha lagi dapat lagi banyak. Sebulan lebih dari itu lagi, betul tak? Semalam pun saya dapat hari-hari lagi. Saya punya bonus ada dalam dekat 3,000. Saya beli produk saja. Duit tu saya beli balik produk saya untuk restock balik. Rolling balik lah. Rolling balik. Maknanya kita tak putus barang. Barang tu tetap akan habis, jangan risau. Ya, betul, sebab habis. Itu betul. So, Aunty Tila dari tadi asyik cakap berkenaan dengan pasal stok. So, kadang-kadang ada orang risau dan takut dia nak pegang stok banyak-banyak. Dia cakap, alamak, kalau aku beli banyak-banyak nanti kan tak boleh jual, macam mana pula? InsyaAllah kalau kita pandai bermain dengan kalau orang cakap, kalau istilah kat kedai kita tahu par level, in and out kita punya flow ataupun momentum kita ikut pada situ. Sebab kadang-kadang tak best. Ada orang kadang-kadang dia orang beria nak beli, tapi tiba-tiba stok atau barang kita tak ada kat tangan. Tiba-tiba dia punya semangat tu nak lama. Tak apa, aku fikir kejap. Bila kau fikir kejap tu, dia pun hilang lah. Ada rezeki kita boleh lah, dia nak post ke apa. Tapi kadang-kadang, itu dia tak shock. Kalau kita jenis yang contoh, kita jumpa depan-depan lah. Kalau kita nak close orang yang jauh, tak ada masalah. Itu lain cerita. Kalau contoh, kita jiran sebelah ke apa, tapi barang tak ada. Aku tunggu lagi seminggu, nanti HQ tolong post. Tak rasa dia punya, aku nak sekarang dia tengah sakit. Contoh. So, kita cuba stock up sikit-sikit. Walaupun dekat MSB ni tak perlu maintenance, tak perlu beli stok banyak-banyak, memang tak perlu.
Cuma ini inisiatif anda sendiri. Ini bukan saya cakap sendiri, Anti Tila yang cakap. Saya cuma olah je. Walau kami di PHQ memang kami tak ada cakap nak suruh ataupun paksa kami punya distributor ataupun leader-leader ataupun e-mobile stockist untuk beli banyak-banyak, tak ada. Memang kita punya konsep di sini kami tak ada maintenance, tak perlu beli banyak-banyak produk. Cumanya ini as a senjata anda untuk berniaga. Kalau anda sendiri tak ada senjata, just mulut saja, memang boleh jadi. Tapi kadang-kadang benda tu bukan 100% mengena. Kadang-kadang ada orang tu yang betul-betul nak sangat dia punya produk cepat. Kalau tak ada, rugilah. Tak melepas kita punya sale. Kan tak se-stress tu. Saya pula bila orang telefon kan, saya nak ni lah barang-barang ni. Okey. Bila nak? Sekarang. Hari tu juga saya hantar. Walaupun post ke, pergi hantar kat rumah dia ke, saya pergi. Saya tak tunggu. Kalau dia kata dia nak tu, saya duduk, terus hantar straight away. Tak ada nak tunggu-tunggu. Kalau post pun hari ni order, walaupun dah malam, besok saya dah post dah. Maknanya kita jangan tunggu lah bila orang dah nak kan. Memang saya hantar. Tak kira lah dia dekat mana, tapi jauh-jauh tu memang kita post lah kan. Kalau dekat-dekat ni saya pergi hantar sendiri. Saya hantar sendiri. Kalau dia tak nak ambil ke, selalunya saya hantar lah. Dia nak ambil pun ada juga yang dia datang ambil. Saya kata memang servis tu kena bagus lah. Jangan kata orang, orang dah nak, kita duduk diam lagi. Betul tak? Betul. Itu masalah juga tu. Orang nak, tak ada macam mana ni. Tak ke masalah kan. Jadi tu kita kena sentiasa ada stok lah. Maksud saya dah habis, memang saya restock balik. Saya tak akan, barang-barang tu memang sentiasa ada kat saya. Jadi saya pergi mana-mana, saya bawa. Itulah salah satu saya punya apa kata orang, senjata lah macam tu. Okay, nampak. Itu katakan apa Anti Tila buat pesanan. Senjata. Okey, so kita tak nak melengahkan masa lagi. Kita tak nak melengahkan masa lagi lah sebabnya sekarang dah pukul 10 lebih. So tadi pun kita lambat sikit start. So ini kira dah bayar balik ni kiranya. So saya daripada pihak company sangat-sangat berterima kasih lah kepada Anti Tila kerana sudi meluangkan masa untuk buat sharing pada malam ini. Saya pun nak terima kasih juga. Saya tahu Anti Tila memang sangat-sangat busy. Dia berjadual padat sebab dia memang hampir setiap Sebenarnya saya malu. Apa tadi? Boleh sebut dulu. Saya malu tapi saya ni kali yang kedua. Kenapa? Tak kan. Belum kali yang kedua. Yang pertama saya kata nanti dulu aku tak ready. Betul. Okey saya kata alah apa nak ditakutkan, betul tak? Jadi kita kena ada itulah, ada keberanian jugalah maksudnya. Mesti nak ada keyakinan, betul tak? Betul. Alhamdulillah lah, syukur terima kasih kepada syarikat, kepada Cik Zainul, dan banyak membantulah dari segi ni. Kepada semua staff pun bagus, staff SD pun banyak membantu. So, itu sajalah. Apa yang baik semua daripada Okey. semua daripada saya. Ada kelemahan semua daripada saya. Ya betul. Saya pun sama juga. Kita betul. Saya pun sama jugalah. Benda yang baik tu, yang berezeki ataupun ilmu yang disampaikan pada kami semua atas izin Allah SWT lah. Beliau yang memberikan hidayah ataupun memberikan peluang untuk kami berdua bercerita atau menyentuh berkenaan apa benda yang kami cerita pada malam ini. Walaupun kami ada sediakan macam skrip kasar, tapi basically tak menggunakan skrip tu 100%. So benda ni memang spontaneous ni. Walaupun Anti Tila cakap dia tak berani lah apalah, tengok malam ni okey. So jangan risau sebab benda ni kita buat secara santai. Kalau contoh lepas ni saya mencari siapa-siapa lagi yang bersesuaian untuk memberi sedikit input untuk sesi malam ni, jangan anda rasa takut. InsyaAllah anda adalah insan yang terpilih. Ada sebabnya kenapa kami mendekati anda, sebab ada strength yang kami ingin keluarkan pada diri anda, and ini pun untuk diri anda juga. So gunakan peluang yang ada and grab the chance. And
So terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama kami pada malam ini, and harapnya kita semua bersama-sama dapat manfaat lah daripada sesi ilmiah pada malam ini, insyaAllah. So kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. And kepada geng-geng MSB yang berada di Kota Tinggi, di Johor, di Pasir Gudang dan area-area JB lah kiranya, grab the chance untuk hujung minggu ni supaya tim Mak Kaya dan Atitila datang menyerbu anda di sana. Gunakan peluang yang ada untuk membina empire baru. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih, Aunty. Sama-sama. Bye. Assalamualaikum. Bye.